Baik, unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK 6.5% ke 7.5% bagi tahun hadapan menunjukkan pemulihan ekonomi negara sedang berlaku. Walaupun menguncup 2.7% bagi suku ketiga tahun ini, prestasi itu amat memberangsangkan pembanding suku kedua tahun ini ketika gelombang COVID-19 mengganas. Justru melalui Belanjawan 2021, prestasi ekonomi negara diramal berada pada landasan terbaik selepas semua sektor ekonomi dibuka mengikut SOP yang digariskan KKM dan MKN. Walaupun menguncup 2.7% bagi suku ketiga tahun ini, prestasi ekonomi negara bergerak positif berbanding negara-negara lain di rantau ini. Indonesia menguncup 3.5%, Singapura 7% dan Filipina 4.3%. Berbanding zon Eropah pula, ekonomi negara juga lebih cergas termasuk Amerika Syarikat. Ini menunjukkan pemulihan selaras dengan pembukaan semula ekonomi selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dimulakan Mac lalu. Justru sasaran defisit yang diunjurkan iaitu 5.4% daripada nilai KDNK jelas menunjukkan bahawa belanjawan pada kali ini adalah belanjawan yang mengembang ataupun dipanggil expansionary budget. Peruntukan perbelanjaan pembangunan juga dinaikkan kepada RM69 bilion dan perkara ini jelas menunjukkan kerajaan sedang berusaha untuk merancangkan sektor ekonomi domestik yang mana pertumbuhan sektor pembinaan dijangka melonjak 2 angka iaitu 13.9% pada tahun hadapan. Pada masa sama, usaha memulihkan sektor-sektor yang terkesan melalui pakej-pakej yang diumumkan seperti Penjana, Prihatin dan Kita Prihatin akan dilengkapkan melalui Belanjawan 2021 agar ekonomi negara terus berdaya saing di peringkat global. Belanjawan 2021 adalah perbelanjaan pengembangan komprehensif yang amat diperlukan bagi menghidupkan semula ekonomi negara. Ia mencerminkan komitmen untuk memberikan sokongan kepada kumpulan B40 yang paling teruk terjejas. Jika dilihat situasi semasa dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, kerajaan perlu mengembangkan belanjawan untuk menyokong ekonomi negara di samping menyediakan dana kepada kerajaan untuk melawan pandemik COVID-19. Dari segi dasar, kami berpendapat bahawa belanjawan yang dibentangkan tepat pada objektif yang disasar, iaitu meringankan beban rakyat, membantu perniagaan dan mengorak langkah kepada fasa revitalisasi ekonomi negara. Dalam pada itu, banyak pihak merayu agar Belanjawan 2021 yang sedang dibahaskan di Dewan Rakyat diluluskan ahli yang berhormat kelak. Bagi mereka yang bakal menerima manfaat secara langsung dan secara tidak langsung dalam belanjawan itu, ia bagi memastikan kelangsungan hidup golongan mudah terjejas termasuklah kategori B40 dan M40 selain memacu semula ekonomi negara. Rata-rata orang awam yang ditemui menzahirkan harapan mereka agar semua pihak sebulat suara menyokong Belanjawan 2021. Ini kerana belanjawan kali ini dilihat dapat membantu golongan terjejas, apatah lagi dalam situasi mencabar COVID-19. Nasihat mereka mudah, ketepikan perbezaan politik, perbezaan agama dan bangsa bagi memastikan bantuan dapat disalurkan sebaiknya terus kepada golongan sasar. Sepatutnya sokongan padu semua ahli parlimen. Bukan untuk kepentingan politik tapi kepentingan rakyat. Sebab rakyat yang lebih merasa, especially yang kami peniaga tepi jalan. Sebab faktor ekonomi itu mewakili semua, mewakili semua, especially rakyat lah. Sebab anda telah dipilih oleh rakyat untuk bersuara. Saya belanjawan kali ni dia tertumpu pada orang yang terjejas lah. So orang yang tumpuan diberikan kepada orang yang terjejas, so dapat membantu membantu meringankan lah bebanan. So kalau kata dia untuk membantu golongan yang terjejas untuk kebaikan, perlulah, sepatutnya perlu dan bagus untuk orang yang terjejas masa pandemik ni. Mereka turut menzahirkan kebimbangan sekiranya belanjawan ini mendapat tentangan. Lebih banyak pihak akan merasai kesannya. Sekarang ni kan memang bukan kata saya je, semua orang jatuh kan. Macam mana pun cari pekerjaan pun susah kan. Itulah impact dia. Belanjawan 2021 berpaksi kepada 4 teras utama. Ia termasuk memberi bantuan tambahan secara bersasar kepada golongan mudah terjejas, memajukan ekonomi negara, menjamin kesejahteraan hidup rakyat dan memperkasakan penyampaian perkhidmatan.